Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemula kumpulan 3 akan membentangkan tentang sekularisme. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesukaran di Malaysia yang berkaitan dengan sekularisme melalui pendekatan soal-jawab, membaca dan pemerhatian. Sesetengah orang masih keliru tentang definisi dan makna sekularisme yang membawa kepada ketidaksedaran, kesalahan dan kehidupan seharian. Isu ini berkemungkinan disebabkan masyarakat Malaysia kurang terdedah kepada sekularisme. Penyelesaian isu ini penting bagi generasi akan datang untuk mengelakkan kehilangan hala tuju agama dan ekonomi Malaysia daripada runtuh dan dijajah oleh penjajah barat. Apa itu sekularisme? Sekular dalam bahasa Arab ialah al-imaniyah yang bermaksud mengangkat martabat ilmu, mengelakkan percanggahan dengan Islam. Walau bagaimanapun, terjemahan itu adalah penipuan yang menyembunyikan makna asas sekular sebagai al-ladiniyah yang bermaksud tanpa agama atau al-akidah yang bermaksud tanpa iman. Ungkapan al-imaniyah digunakan untuk mengalihkan perhatian daripada diterima oleh umat Islam dan penyokong sistem sekular menerimanya kerana indoktrinasi. Para ulama menolak pandangan ini yang bertentangan dengan kebenaran Islam. Tradisi sekularisme berbeza-beza di Barat, seperti Perancis, Benelux Jerman, Turki dan Amerika, dan seterusnya seperti India yang menekankan kesaksamaan sebelum undang-undang dan berkecuali negara. Penyokong sekularisme terdiri daripada mendakwa pentingnya untuk pemodenan untuk menjamin agama bebas. Selepas Perjanjian Pangkor 1874, British melaksanakan strategi pemisahan negara kerajaan yang mengintegrasikan sekularisme ke Malaysia. Pendekatan ini masih diguna pakai sehingga ke hari ini dengan pemisahan kuasa perundangan dan eksekutif serta pentadbiran raja-raja yang diperkasakan dalam isu-isu Islam dan tradisi Melayu. Penyebaran sekularisme menyebabkan perpecahan dalam masyarakat yang membawa kepada masyarakat mudah yang terjejas oleh pecahan adab, pemahaman dan perbuatan keterlaluan yang dicirikan oleh ciri-ciri tertentu sekularisme. Pertama, bersifat terpisah daripada sudut perspektif keagamaan. Pemahaman sekular melihat agama sebagai disiplin dalam kehidupan yang mengabaikan nilai agama. Perspektif ini menyoroti kelaziman pengasingan agama dalam masyarakat seperti aspek gaya hidup dan persatuan bukan jantina, di mana Islam dilihat sebagai talian hayat. Kedua, menafikan kewujudan hari akhirat. Profesor Syed Muhammad Najib Al-Attas berhujah bahawa sekularisme melatih pengikutnya untuk melawan kewujudan akhirat, mengutamakan perkara duniawi terhadap pencipta Allah SWT. Budaya ini memuliakan dunia ke titik kemusnahan yang membawa kepada ketidakpaduan terhadap pencipta. Seterusnya, tidak tetap dan tidak mutlak. Sekularisme menolak nilai dan maruah agama dengan menyesuaikan sesuatu mengikut keperluan dan kepentingan tanpa garis panduan yang ditetapkan. Ia membawa kepada pemikiran dan pemahaman yang tidak jelas, turun naik mengikut umur dan gaya hidup peredaran. Budaya ini sering membawa kepada orang yang tidak yakin dengan asas-asas kebenaran dan prinsip-prinsip Islam kerana pengetahuan dan keraguannya tidak sahih. Mementingkan hak kebebasan individu. Sekularisme percaya bahawa pemahaman adalah bebas dan tidak terikat dengan peraturan yang membolehkan manusia melakukan semua perkara tanpa kekangan luaran. Ia memperjuangkan hak asasi manusia dengan menyuarakan pendapat yang bercanggah dan menentang panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengasingkan corak pemerintahan negara daripada nilai-nilai Islam. Pemahaman dan budaya sekular ini melihat negara-negara yang mengamalkan sekular ini dalam kerajaan sebagai menurun dan berkaitan usia. Menilai mereka sebagai kurang kemodenan dan aspek material yang lemah. Mereka percaya kerajaan Islam tidak mampu mencapai kemajuan dunia dan tidak mempunyai daya saing yang tinggi untuk bersaing dengan negara-negara barat. Seterusnya ialah faktor penularan. Ianya bermula di gereja di dunia barat. Institusi gereja adalah institusi agama yang dihormati dan disanjungi ramai dalam kalangan masyarakat Kristian. Kekuasaan Paus dan Majlis Agung membuat golongan gereja lebih cenderung untuk mendalami ilmu pengetahuan yang baru dan membina tugu-tugu berbanding ilmu agama Kristian. Perkembangan ilmu ini telah membuat lahirnya para tokoh yang baharu dan mengakibatkan perbalahan dan kontroversi di kalangan golongan gereja. Selain itu, dua golongan telah terbahagi dalam perbalahan ini di mana golongan pertama dapat menerima perkembangan ilmu ini dengan baik, manakala golongan kedua pula tidak dapat menerima perkembangan ilmu ini kerana mereka menyatakan bahawa ilmu-ilmu ini
berbeza dan tidak sehaluan dengan ilmu agama Kristian. Pengaruh falsafah moden juga boleh dikaitkan dengan perkembangan sekularisme dalam masyarakat barat. Perkembangan ini telah membawa kepada kebangkitan konsep kapitalisme dalam masyarakat yang ditakrifkan sebagai cara untuk mendapatkan kuasa tanpa menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Gerakan falsafah bertujuan untuk menentang kepercayaan ini, tetapi ianya tidak sama dengan agama Islam yang menekankan kepentingan iman dan peranan Islam dalam membimbing masyarakat. Bukan itu sahaja, syariah adalah musuh besar bagi kaum yang mengamalkan sekularisme yang menentang kuat terhadap akidah dan agama. Riba, judi, arak dan zina merupakan antara perkara yang melanggar dengan syariah Islam. Selain itu, fahaman sekularisme ini telah mengubah lanskap pendidikan dan politik kepada perkara yang mengutamakan kepentingan duniawi sahaja. Prof. Dr. Wan Muhammad Nur Wan Daud mengetengahkan pandangan bahawa fahaman sekularisme ini telah mengubahkan lanskap pendidikan dan politik kepada perkara yang mengutamakan kepentingan duniawi sahaja. Kesimpulannya, dapatlah kita bahawa generasi muda kini lebih tercemar dengan budaya daripada barat yang negatif dan menekan sesuatu bagi memuaskan keinginan diri sendiri tanpa mengira batas-batas agama, dan perkara itu lebih menawan hati generasi muda kini kerana tidak mahu dianggap ketinggalan zaman. Saya akan bentangkan bahagian kajian soal selidik dalam presentasi ini. Kumpulan kami menggunakan platform Google Form sebagai media untuk jalankan kajian kami dan telah mendapatkan seramai 32 orang responden. Di bahagian pertama, kita akan tengok secara sepintas lalu demografi responden dalam beberapa aspek iaitu jantina, umur, agama dan tahap pengajian. Di sini kita boleh lihat cartapan yang pertama yang merekodkan jantina responden. 65.6% iaitu 21 orang adalah perempuan, manakala yang 34.4% lagi atau 11 orang adalah lelaki. Google Form yang kami agihkan berfokus kepada 3 kumpulan umur. Berdasarkan carta, 31.3% atau 10 orang adalah berumur 20 tahun dan ke bawah, 65.6% atau 21 orang berumur 21 hingga 30 tahun, dan 31% iaitu seorang berumur 31 tahun ke atas. Dalam 32 orang responden ini, 93.8% atau 30 orang adalah beragama Islam, manakala 2 orang lagi iaitu 6.3% adalah beragama Kristian. Bagi tahap pengajian responden, terdapat 11 orang iaitu 34.4% yang telah tamat pengajian atau sedang menjalankan pengajian pada peringkat asasi atau diploma, 62.5% atau 20 orang pada peringkat sarjana muda, dan 3.1% atau seorang pada peringkat masters. Bahagian yang seterusnya merupakan penilaian pemahaman responden terhadap tajuk kami, iaitu konsep sekularisme. Carta bar pertama menunjukkan seorang responden yang tidak pernah dengar tentang konsep sekularisme, 5 orang yang pernah dengar tetapi tidak beberapa faham akan konsep tersebut, 10 yang tidak beberapa pasti akan pengetahuan mereka tentang konsep sekularisme, 12 yang tahu dan faham serba sedikit, dan 3 orang mengakui mereka pernah dengar, tahu dan faham tentang konsep ini. Bagi carta bar kedua, 9 orang tidak setuju bahawa Malaysia mempunyai ciri-ciri negara sekularisme. 6 orang tidak pasti tentang perkara tersebut, 6 orang setuju dan seorang sangat setuju dengan pernyataan ini. Bagi carta bar ketiga, 2 orang responden sangat tidak setuju yang Malaysia mengamalkan konsep sekularisme. 8 orang responden tidak setuju dengan pernyataan ini dan 15 orang yang tidak pasti. Terdapat 6 orang yang setuju dan seorang yang sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Carta bar yang seterusnya menunjukkan 3 orang responden yang tidak beberapa faham akan implikasi yang dibawa oleh konsep sekularisme terhadap masyarakat Malaysia. 17 yang tidak beberapa pasti, 10 orang yang mempunyai pemahaman tentang perkara ini dengan serba sedikit, dan 2 orang lagi yang faham sepenuhnya tentang implikasi yang dibawa. Carta bar yang kelima pula menunjukkan 3 orang yang tidak setuju bahawa fahaman sekularisme dalam masyarakat pada hari ini memberikan impak negatif dalam kehidupan. 12 yang berpendapat neutral, 9 yang setuju dengan perkara ini, dan 8 lagi orang responden sangat setuju.
Carta Bar yang terakhir merekodkan seorang responden yang tidak setuju bahawa mendalami ilmu agama terlebih dahulu dapat mengelakkan seseorang itu daripada memperoleh fahaman sekularisme dan 8 orang yang tidak pasti. 11 orang bersetuju dan 12 orang lagi sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hai, Assalamualaikum. Saya Kamarul Aiman bin Kamarul Zaman dan saya akan menerangkan tentang implikasi sekularisme. Implikasi sekularisme boleh dibahagi kepada 3, iaitu implikasi terhadap individu, implikasi terhadap masyarakat dan implikasi terhadap negara. Yang pertama, implikasi terhadap individu. Sistem pendidikan barat yang tercemar dengan sekularisme membentuk individu yang mengejar kekayaan material dan jauh dari ilustrasi kerohanian. Yang kedua, sekularisme juga melahirkan ideologi humanisme yang menjadikan pusat semua isu kepada pemikiran dan keterbatasan manusia. Dan akhir sekali, pendidikan agama yang kurang daripada pihak ibu bapa dan pihak sekolah akan membuatkan individu tersebut akan membuat keputusan yang tidak wajar dan tidak patuh syariah Islam. Hal ini kerana waktu pelajaran bagi subjek pendidikan agama Islam agak sedikit dan selalunya diletakkan pada waktu yang agak kurang relevan yang membuatkan para pelajar tidak dapat memberi tahap fokus yang maksimal. Seterusnya, implikasi sekularisme terhadap masyarakat. Masyarakat kini seolah semakin menerima nilai sekular dan menjauhkan agama serta menerima sains sebagai dasar polisi dalam kehidupan dan pemikiran. Hal ini kerana masyarakat kini lebih cenderung untuk mengikuti budaya barat yang boleh dikatakan terpesong jauh daripada syariah Islam. Masyarakat yang sekular mempunyai ideologi berkenaan politik berdasarkan kebebasan dan persekutuan serta mengandungi elemen kepekaan dan kecenderungan harian yang berlainan dengan masyarakat yang beragama. Akhir sekali, implikasi sekularisme terhadap negara. Sekularisme mampu untuk membuatkan struktur organisasi agama tidak lagi dipandang sebagai sumber utama dalam membuat keputusan di dalam ruang politik negara. Seterusnya, sekularisme juga mampu untuk memangku hak kebebasan beragama sehingga membuatkan sesebuah negara itu untuk membenarkan rakyatnya menukar agama dengan sewenang-wenangnya. Dan akhir sekali, sekularisme berpotensi untuk mewujudkan dua sistem ekonomi yang baharu, iaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis yang di mana tujuannya adalah bermatlamat untuk mendapatkan kekayaan semata-mata ataupun materialistik. Terdapat dua cadangan yang boleh membantu mengatasi masalah sekularisme dalam masyarakat Malaysia. Pertama, mewujudkan pendidikan berteraskan nilai-nilai keagamaan dalam institusi sekolah dan universiti. Hal ini dapat direalisasikan dengan menguatkuasakan pendidikan yang mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai agama secara menyeluruh dalam kurikulum sekolah. Ini boleh dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran yang menerangkan nilai-nilai moral dan etika dari pelbagai agama yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, pengenalan kepada ajaran agama secara umum yang memupuk pemahaman yang baik antara agama-agama boleh membantu membina kesedaran dan penghormatan terhadap perbezaan agama. Selain itu, ilmu boleh disampaikan dengan mengadakan program-program dialog antara agama secara meluas untuk memupuk persefahaman antara penganut agama berbeza. Program ini boleh melibatkan pemimpin agama, komuniti tempatan dan masyarakat awam untuk bertukar pendapat dan pemikiran mengenai nilai-nilai agama, keharmonian dan kesepaduan dalam masyarakat. Contohnya forum, seminar atau program pendedahan yang mewakili pelbagai agama untuk berinteraksi secara positif. Melalui pendidikan yang berteraskan nilai-nilai agama dan dialog antara agama yang berterusan, masyarakat Malaysia dapat membangun kefahaman yang lebih baik tentang kepelbagaian agama serta menghormati perbezaan, mencipta lanskap sosial yang lebih harmoni dan inklusif.
Seterusnya, peneguhan perlembagaan boleh menjadi cara untuk menyelesaikan masalah sekularisme di Malaysia dengan menegaskan kedudukan agama dalam konteks negara yang berbilang kaum dan agama. Contohnya dengan memperkuat kuasakan peruntukan-peruntukan yang mengakui kedudukan agama-agama utama di Malaysia, ia boleh memberi jaminan terhadap kebebasan beragama dan pengiktirafan terhadap praktik keagamaan tanpa mengabaikan prinsip kesepaduan dan keharmonian antara agama tersebut. Sebagai contoh, Pasukan Khas Identiti Nasional JPNIN yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia bertanggungjawab untuk menguruskan, memantau dan memastikan keharmonian antara agama-agama di negara ini. Peneguhan perlembagaan dengan menekankan peranan dan tanggungjawab badan-badan seperti JPNIN boleh menjadi titik asas untuk menegakkan prinsip-prinsip keagamaan dalam konteks keharmonian dan kesepaduan masyarakat Malaysia. Refleksi ialah proses pemikiran atau pengajian diri untuk memahami sesuatu. Ini melibatkan seseorang merenung tentang pemikiran, perasaan dan tindakan mereka dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam atau belajar dari pengalaman tersebut. Dalam konteks ini ialah berkaitan isu sekularisme. Refleksi terhadap isu sekularisme melibatkan penilaian terhadap sejauh mana pemisahan antara agama dan negara dapat memberi kesan sama ada positif atau negatif kepada masyarakat. Segelintir melihat sekularisme sebagai perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kesetaraan, manakala segelintir lagi mungkin berasa bahawa nilai keagamaan harus memainkan peranan dalam pembentukan negara. Pemahaman dan perspektif terhadap isu ini ialah variasi bergantung kepada nilai budaya dan latar belakang individu berlainan. Dah. Isu sekularisme di Malaysia melibatkan pertikaian tentang sejauh mana agama harus mempengaruhi pentadbiran negara. Di satu pihak, terdapat golongan yang memperjuangkan sistem sekularisme yang menekankan pemisahan ketat antara agama dan kerajaan serta menekankan kebebasan beragama. Mereka percaya bahawa ini penting bagi keadilan dan keharmonian sosial, membolehkan setiap individu mengamalkan agama masing-masing tanpa campur tangan kerajaan. Di pihak lain, terdapat pendapat yang mementingkan peranan agama dalam aspek pentadbiran dan undang-undang negara. Mereka menganggap Malaysia sebagai sebuah negara berlandaskan prinsip Islam dengan hukum syariah yang menjadi sebahagian daripada sistem undang-undang. Kesimpulannya, untuk isu ini bergantung kepada kesepakatan dan kompromi di kalangan pelbagai lapisan masyarakat. Kesepaduan antara nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan beragama serta keadilan sosial adalah asas penting untuk menyelesaikan isu ini secara harmoni dalam konteks Malaysia yang pelbagai dan berbilang budaya.